قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Sambung bacaan kitab Al-Lubab Tafsir ala Ibn Kathir. Itu ringkasan ataupun keringkasan. Dia sebenarnya ringkasan lah boleh kita kata. Ringkasan daripada tafsir Ibn Kathir. Apa yang diringkaskan, dia buang sanad. Yang kedua, dia buang khilaf-khilaf ulama'. Kalau kita baca kitab Ibn Kathir yang asalnya, semua ucapan-ucapan salah ni semuanya ada sanad ni. Panjang lah. Contohnya kita berkata Ibn Umar, Abdullah bin Umar, dia akan bawa sanadnya lengkap. Jadi al-Imam jadi dalam kitab Lubab Tafsir ni, Syekh Abdullah Ali Syekh ni, dia telah meringkaskan, dia buang semua sanad-sanad untuk memudahkan kita ni untuk ilmu di kalangan orang awam ni untuk membacanya. Okey. Baik. Hari itu kita berhenti pada muka surat 32. Pada perenggan yang ketiga. Ini kita akan sambung perenggan yang keempat. Pembal Ustaz dari Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Allahumma ighfir lana wa li shaykhina wa li jami'il mustami'in. Telah berkata Imam Ibn Kathir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, Al-Qurtubi mengatakan bawah situ ke bawah lagi? Boleh. Qala Allah Ta'ala, kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah dua jisim atau kata benda. Mushtaq. Okey. Mushtaq ni apa dia mushtaq? Saya belajar bahasa Arab. Isim tu maksudnya kata nama. Isim tu maksudnya kata nama. Isim tu maksudnya kata nama. Pen, pensel, rumah, Ali, Karim, itu semua kata nama. Kata nama dalam bahasa Arab ni ada dua. Satu dipanggil jamid. Satu dipanggil mushtaq. Jamid ni maksudnya dia tak ada kata asal sebelumnya. Memang nama tu begitu nama dia. Okey? Nama dia memang sebegitu. Dia tidak diambil daripada kata kerja yang lain, kata yang lain. Contohnya macam kita kata nama-nama ajam lah. Contoh Nabi Nuh. Nabi Nuh. Ini jamid. Okey? Ataupun Nabi Ismail, Ibrahim. Sebab dia nama Bani Israel, nama luar. Masuk dalam bahasa Arab Ibrahim. Tapi ada dalam bahasa Arab ni nama tu mushtaq, dia ambil daripada kata terbitan atau kata kerja. Contohnya kita nama dia Muiz. Nama admin kita lah, Muiz. Muiz ni maksudnya yang memuliakan, yang memuliakan. Dia nama dia Muiz, tapi asal kata kerja dia a'azza, iaitu memuliakan. Ini kata kerja, ini kata Jadi Muiz ni mushtaq ke jamid? Mushtaq, sebab dia ambil daripada kata kerja
a'azza. Jadi orang yang melakukan perbuatan a'azza tu dipanggil mu'izzun. Contoh lain, nama tempat kita solat ni masjid. Masjid ni nama tempat tu tak? Masjid lah. Tapi apa kata asal dia? Daripada perkataan sajada. Sajada maksudnya sujud. Jadi masjid ni tempat sujud. Jadilah kita panggil isim mushtaq. Jadi ulama' dia bincang lah. Ulama' bahasa Arab bincang, Allah tu jamid ke mushtaq? Dia kata Allah, ada ulama' kata jamid, ada ulama' kata mushtaq. Dia kata Allah tu daripada perkataan ilah. Ilahun. Ilah maksudnya yang disembah. Jadi Allah Tuhan yang disembah. Itu juga dengan Ar-Rahman. Ar-Rahman, Ar-Rahim mushtaq. Ar-Rahman yang ambil perkataan rahimah. Rahimah maksudnya apa? Yang merahmati. Jadi Ar-Rahman ni yang sangat-sangat merahmati. Ar-Rahman maksudnya yang sangat-sangat merahmati. Orang Arab bila nak sebut dia sangat-sangat, dia akan tambah dengan alif dan nun dekat belakang. Kalau sangat, contohnya kalau kata dia lapar bahasa Arab ju'. Lapar. Tapi kalau kata lapar sangat, dia tambah alif nun. Jau'an. Jadi ana jau'an, maksudnya aku lapar gila lah. Kalau ana ja'i, kalau aku ja'i je, ana ja'i, aku lapar. Kalau jau'an sangat lapar. Kalau pada fadil maksudnya baik. Tapi kalau sangat-sangat baik, fadlan. Ustaz fadlan. Juga ta'ban. Ta'iba penat. Ta'ban sangat penat. Ana ta'ban jiddan. Orang Arab kata ana ta'ban. Anta ta'ban, Syekh. Okey. Contohnya lah. Okey. Begitu juga dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim juga mushtaq juga. Ar-Rahim ambil kita Rahimah juga. Ar-Rahimah bila Rahimah nampak tak? Ada ra, ada ha, ada mim. Ada ra, ada ha, ada mim. Rahamim. Mushtaq juga. Bila dia mushtaq, Ar-Rahim, Rahimah, maka maksud dia ialah Rahimah merahmati. Dia Rahim apa? Rahim pula yang selalu sentiasa merahmati. Apa beza dia? Yang ni pada sifat, yang ni pada perbuatan. Ini pada sifat, yang ni perbuatan. Ya Allah Ta'ala tu sifat dia memang sangat merahmati. Kemudian dia selalu pula merahmati pada hamba ni. Itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Baik. Kita tak boleh syarah banyak-banyak, sebab kita nak baca banyak. Kelas kita ni kita nak lebih banyak membaca daripada bercakap. Boleh banyak syarah. Sambung. Yang disebutkan dalam bentuk mubalaghah. Mubalaghah tu melampau macam tadi. Rahman maksudnya sangat-sangat lapar. Sangat-sangat penyayang. Baik. Yang berasal dari satu kata Ar-Rahman. Ar-Rahmah. Itu nama kita Baitur Rahmah. Nama Allah Ta'ala Baitur Rahmah. Itu kita Ar-Rahmah, yang sangat merahmati pada orang lain. Okey. Sambung.
Tapi kata Ar-Rahman menunjukkan makna yang lebih dalam daripada kata Ar-Rahim. Dalam pernyataan Ibnu Jarir yang dipahami adanya kesepakatan pada para ulama ihwal pada makna di atas, hal itu juga disebutkan dalam penafsiran beberapa ulama salaf. Kalau ulama ihwal ni ulama apa? Ulama berkenaan masalah hati. Masalah ulama ihwal. Naam, sambung. Al-Qurtubi mengatakan bahawa dalil yang menunjukkan bahawa isim ini mustaq adalah hadis riwayat At-Tirmizi dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu bahawa dia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala Anar-Rahman khalaqtur rahim wa syaqaqtu laha isman min ismi faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha qata'tuhu. Allah berfirman, aku adalah Ar-Rahman, aku telah menciptakan Rahim, yakni kerabat. Aku telah menjadikan untuknya nama dari namaku. Nampak tak? Aku adalah Rahman dan aku telah cipta Rahim. Silaturahim. Rahim tu apa? Rahim tu kaum kerabat lah. Silaturahim. Jadi Allah Ta'ala kata, aku Ar-Rahman, aku cipta Rahim. Dan daripada perkataan Rahim inilah aku telah mengeluarkan nama aku. Jadi perkataan Rahimah, Rahmah, itu Allah Ta'ala jadikan nama dia Rahman. Nampak tak? Mustaq, maksudnya dia ambil dari perkataan yang lain, dijadikan satu nama. Itu dipanggil mustaq. Okey, sambung. Siapa sahaja yang menyambungnya, maka aku akan menyambungnya. Dan siapa yang memutusnya, maka aku akan memutusnya. Siapa yang putuskan silaturahim, aku akan putuskan hubungan dengannya. Siapa yang sambung silaturahim, maka aku akan sambung hubungan dengannya. Dalam bab ni Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab Adabul Mufrad sangat bagus, dia bawa satu bab khusus berkenaan dengan menyambung silaturahim. Siapa silaturahim ni sebenarnya? Ahli keluarga kita. Itu silaturahim yang asal. Mak, ayah, adik-beradik, pakcik, makcik. Sebab itulah bila Allah Ta'ala kata wa anzir ashiratakal aqrabin, bila peringatan kepada keluarga kamu yang terdekat, Nabi SAW kumpulkan semua orang Quraisy, dan semua ahli keluarga dia yang terdekat. Baik. Nah, hal ini termasuk nas yang menunjukkan bahawa isim tersebut adalah mustaq. Kerana itu tidak diterima pendapat yang menyalahi dan bertentangan dengannya. Yang kata Ar-Rahman tu jami', tak tepat. Yang sahih Ar-Rahman isim mushtaq. Sambung. Abu Ali Al-Farisi rahimahullah mengatakan Ar-Rahman merupakan nama yang bersifat umum, meliputi segala bentuk rahmat. Nama ini khusus bagi Allah semata. Nama Ar-Rahman khusus bagi Allah Ta'ala. Tak boleh kita letak nama makhluk Ar-Rahman. Bila letak nama dia Muhammad Ar-Rahman, tak boleh. Muhammad Rahman pun tak boleh. Okey. Orang Malaysia dia panggil, orang Kelantan kata Meh. Abdul Rahman jadi Meh. Jadi Ar-Rahman nama khusus tak boleh. Sebab itulah dulu ada seorang Nabi palsu, nama dia bawah nak sebut, tak apa, akan sebut. Jadi Rahman, naam tak boleh. Jadi Abdul Rahman dia. Rahim tak apa. Rahim boleh. Sebab Allah Ta'ala pernah panggil Nabi Muhammad SAW Rahim. Dekat mana? Dekat ayat laqad ja'akum. Siapa hafal? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Allah Ta'ala kata telah datang kepada kamu seorang rasul, kan, min anfusikum, daripada kalangan kamu, azizun 'alaihi ma 'anittum. Rasul ni bila terkena benda yang berat kepada kamu, Nabi pun akan rasa berat, susah hati Nabi. Harisun 'alaikum, bersungguh-sungguh nak kamu dapat hidayah. Bil mu'minina, dan pada orang beriman, Nabi ni sangat rauf, kasihan, rahim, mengasihani, merahmati. Jadi Allah Ta'ala panggil Nabi Muhammad sebagai Rahim. Jadi Rahim boleh letak pada nama orang. Kalau kita panggil dia Rahim, boleh. Tapi boleh tak nama Rahman? Tak boleh. Rahman tak boleh. Okey.
Jadi kena tukar sebenarnya. Kalau siapa yang nama dia Rahman, letak Abdul Rahman. Baik, sambung. Adapun Ar-Rahim, yakni penyayang. Sifat Allah ini hanyalah bagi orang-orang beriman. Berkenaan dengan hal ini, Allah berfirman, "Wa kana bil mu'minina rahima." Dan dialah yang maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Yang ini berkenaan dengan beza Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Sebagian ulama kata Ar-Rahman ni umum kepada semua orang. Ulama kata Ar-Rahman ni umum. Allah Ta'ala ni dalam merahmati semua, yang Islam, yang bukan Islam, yang taat, yang tak taat. Sebab tu Allah Ta'ala bagi je rezeki. Walaupun dia kafir macam mana pun bagi rezeki, betul tak? Kalau kafir keliling kita, rumah dia paling besar pada rumah kita, kan? Mungkin lagi kaya. Adakah maksudnya Allah Ta'ala lebih sayang? Tak. Tapi Allah Ta'ala sifat rahmat dia yang umum. Rahman, dia umum, semua dapat, kan? Tapi Rahim ni sebagai ulama kata dia khusus. Dia hanya untuk orang yang beriman saja. Ini pendapat yang pertama. Okey, pendapat yang kedua kata tak. Rahman ni maksudnya sifat dia yang sangat-sangat merahmati. Rahim pula pada perbuatannya yang selalu merahmati. Dan dia tak khususkan Rahim tu pada pada orang Islam sahaja. Sebab dalam satu ayat, satu hadis Nabi kata rahimad dunya wa rahimahuma. Allah Ta'ala itu rahim, rahmanud dunya, rahman di dunia, wa rahimahuma, dan dia rahim pada dunia dan di akhirat. Dia rahim pada dunia dan akhirat. Dan hadis tersebut Allah Ta'ala itu rahman di dunia dan rahim di dunia dan di akhirat. Maksudnya Allah Ta'ala juga sifat rahim di dunia. Di dunia ini termasuklah orang Islam dan orang bukan Islam, bukan yang kafir. Ini dalil bahawa bukan rahim tu hanya khusus di akhirat. Tapi maksudnya yang lebih tepat, Rahman ni maksudnya ialah apa tadi? Sifat dia yang sangat merahmati. Rahim pada perbuatan dia. Rahman pada sifat, Rahim pada perbuatan. Contohnya orang tu dia penyayang. Contohnya, saya bagi contoh, kita bagi contoh kiasan, bukan semestinya macam ni. Ayah dengan mak, siapa yang sayang anak lebih? Mak. Ya ke mak? Siapa yang ada anak? Ni ramai anak. Mak saya lebih ke anak ke apa? Ke sama? Zul, macam tu. Tak banyak. Berpolitik ke sini? Yang politik adalah jujur. Itulah orang sini yang ada anak. Saya sama je, dua sayang. Tapi cara menunjukkan saya sayang tu beza. Kalau dari segi cara, siapa yang lagi nampak penyayang? Mak lah biasanya lah. Zaman dulu mak, zaman moden ni mungkin ayah yang lebih. Sebab mak kerja kan. Kan? Barakallah. Betul tak? Ayah dia bawa pergi sekolah, balik sekolah, bawa pergi makan, mak dia kerja office balik malam. Ayah tak kerja. Contoh lah. Maksudnya dari segi menunjukkan kasih sayang, siapa lebih? Lah kan. Anak kita jatuh, mak, ya Allah, nak buat, ya Allah, kesiannya. Kita apa? Bukan tak sayang. Jadi dalam siapa yang lebih menunjukkan kasih sayang? Mak kan. Jadi mak tu, jadi ayah dengan mak, Rahman sama. Ini kias ya. Tapi dari segi rahim, mak lebih. Mak lagi menunjukkan kasih sayang. Ayah buat tak tahu, yang kena-kena relax ya. Bukan sudah tak sayang, dia sayang. Lebih cara nak sayang tu lain. Barakallahu. Jadi Ar-Rahman sifat dia memang sayang. Rahim perbuatan dia yang banyak, bagi rezeki, bagi pertolongan, bagi nikmat, bagi hidayah ila akhirih. Barakallahu fikum. Sambung. Ibn Mubarak mengatakan, Ar-Rahman, jika dia dimintai maka dia akan memberi. Sedangkan Ar-Rahim, jika seseorang tidak memohon kepadanya maka dia akan murka. Masya-Allah, ini Allah bin Mubarak. Ini kata tahun 180 Hijriah. Dia kata apa? Ar-Rahman jika dia minta maka dia akan beri. Ar-Rahim pula kalau tak minta dia marah. Dia tak minta dia marah. Betul?
Dalam hadis bawah ni kita akan tengok. Sambung. Sebagaimana disebut dalam hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah dari Abu Saleh Al-Farisi Al-Khuzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillah hayaghdab alaihi." Siapa saja yang tidak mohon kepada Allah, maka dia akan murka kepadanya. Allah Ta'ala dia marah kalau kita tak doa kepada Allah. Bukan kata saya ni bukan apa, saya segan dengan Allah. Bukan, tak boleh. Bukan makhluk yes. Kan? Lepas tu ada satu syair tu, Allah Ta'ala, ada satu penyair kata, "Wala tas'alanna bunayya Adam hajatan." Janganlah kamu minta anak Adam hajat kamu. Wasalil ladzi abwabuhu lam tughlaq lam tuhjabu. Dan mintalah kepada yang pintunya tidak pernah ditutup, itu Allah. Ya. Wa bunayya Adam yaghdabu hina yus'alu. Dan anak Adam tu kalau kita banyak tanya dia, minta kali dia marah. Ya. Wallahu idza lam yas'alu yaghdabu. Dan Allah pula bila kita tak minta pada dia akan marah. Jadi waktu kita ni kena selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a wal ibadah. Doa tu ialah mukhul ibadah, otak sekalian ibadah, isi sekalian ibadah tu doa. Nah, sambung. Ar-Rahman adalah nama yang dikhususkan untuk Allah semata. Nama ini tidak diberikan kepada selain darinya, sebagaimana firman Allah, "Qul ud'u Allah aw ud'u Ar-Rahman, ayyamma tad'una falahul ayyamma tad'u falahul asmaul husna." Katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Jadi kau serulah nama Allah dalam doa kamu, ya Allah atau ya Rahman. Dua-dua tu nama Allah. Sebab ini kaedah dalam Asmaul Husna disebut nama Allah tu banyak, tapi dia menunjukkan kepada zat yang satu. Bukan bila maksudnya nama Allah Ta'ala tu banyak, maka Allah Ta'ala tu berbilang-bilang. Seperti seorang padri Kristian bila dia berdebat dengan Ahmad Didat. Nama dia Soros, nama dia, boleh buka dalam YouTube. Bukan George Soros Soros tu lain, itu manipulator. Ini Soros nama dia. Dia kata, dalam Quran kata Tuhan tu 3 in 1. Kali Ahmad Didat kata, kat mana? Apa dalil kau ni? Bismillah dengan nama Allah 1, Ar-Rahman 2, Ar-Rahim 3. Itu 3 dalam 1. Kita kata itu kebodohan kamu, jahilnya kamu. Itu nama Allah dan sifat dia. Nama Allah yang banyak tidak menunjukkan kepada zat Allah yang banyak. Dan ini sebenarnya akidah ahli sunnah. Beza dengan sebahagian ahli bid'ah seperti Mu'tazilah dan lain-lain. Dia kata bila nama banyak, sifat banyak, maka dia berbilang-bilang. Ini ahli bid'ah. Rupanya Kristian ambil akidah tu, ahli bid'ah ambil akidah daripada Kristian. Jadi serulah nama Allah, serulah nama Ar-Rahman. Sambung. Dengan nama yang mana saja kalian seru, dia mempunyai Al-Asma Al-Husna. Al-Asma Al-Husna. Sambung. Oleh kerana itu, pada waktu dengan sombongnya Musailamah Al-Kadzab menyebut dirinya sendiri dengan Rahman Al-Yamamah. Rahmanul Yamamah. Yamamah ni satu nama tempat di Arab Saudi. Tempat Musailamah ni. Musailamah ni Nabi palsu. Dia muncul di akhir-akhir zaman Nabi SAW, masa Nabi dah nak wafat dah. Musailamah ni markas dia kat Yamamah. Lalu digelarkan dirinya Rahmanul Yamamah. Ini kurang ajar. Ahli bid'ah memang kurang ajar dengan nama Allah Ta'ala. Macam sekarang dah hu ni kan, Rahmanul Yamamah. Dia tak ada adab dengan nama Allah Ta'ala Ar-Rahman. Sambung. Maka Allah pun memakaikan padanya pakaian kebohongan. Akhirnya dia pun yang melekat bukan Rahmanul Yamamah, yang melekat Al-Kadzab. Sebab sekarang bila orang sebut nama Musailamah, orang sebut Musailamah Al-Kadzab. Orang tak sebut pun Rahmanul Yamamah. Okey, sebab itulah kita kata ini satu kaedah dalam bab agama. Para masyayikh kita selalu sebut, anda menipu dalam agama ni, anda khianat agama ni, Allah Ta'ala akan bongkar dengan kamu. Dia akan melekatkan kamu dengan gelaran yang hina. Pada kita ahli bid'ah,
Lihat sejarah ahli bid'ah daripada awal sampai habis. Tak ada ahli bid'ah yang muncul yang nak rosakkan agama ni, melainkan yang melekat padanya hanyalah gelaran-gelaran yang buruk saja. Abu Lahab, Abu Jahal, Fir'aun hadhil ummah, Al-Jahiliyah, semua nama-nama buruk. Tak ada nama-nama yang baik, kan? Nampak sekarang ni dia nak menipu, akhir dapat gelaran skibidi. Nampak tak? Mana? Betul tak? Belum katalah dunia apa semua Rasul, Abu Yazidi, Rasulullah apa semua yang lekat apa je di mulut orang. PBT, skibidi. Allah musta'an. Betul tak? Allah musta'an. Maksud kita jangan khianat agama Allah Ta'ala ni. Allah Ta'ala ni hafizun ala dinihi. Allah Ta'ala jaga agama dia. Nah, sambung. Lalu dia membongkarnya sehingga dia tidak dipanggil melainkan dengan sebutan Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah si pendusta. Sedangkan Ar-Rahim, Allah pernah menyebutkan kata itu untuk selain dirinya. Nampak? Allah Ta'ala pernah menyebut Rahim untuk selain nama Allah. Menunjukkan bahawa Rahim kita boleh guna nama kita boleh letakkan nama makhluk dengan nama Rahim. Nah, dalam firman-Nya Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebut, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Kaummu sendiri maksudnya ialah dua, sama ada orang Arab ataupun kaum manusia. Kaum Arab ataupun manusia. Allah Ta'ala jadikan rasul kaum kita, kaum manusia. Senang kita nak ikut. Nah, sambung. Berat terasa orangnya penderitaanmu sangat Nabi rasa berat apa saja yang menyebabkan kita menderita. Nabi rasa sedih. Dan yang paling menyedihkan lagi kalau dalam masalah agama. Ingat Nabi sedih kalau kita ni ada menderita. Yes. Menderita dunia Nabi sedih. Lepas tu Nabi datangnya sahabat minta Nabi bagi. Datang sahabat minta Nabi bagi. Fasa'aluhu fa'aqahum fasa'aluhu fa'aqahum hatta Nabi lam indah. Sehingga hilang habis semua apa diri Nabi, habis harta ni semua habis sedekah. Lepas tu Nabi, sedangkan Nabi lebih berhajat kepada harta tu, tapi Nabi bagi pada orang lain. Itu Nabi SAW. Lepas tu berkata, ma min khairin ad-dakhiluhu minkum. Tidak ada satu benda yang baik pun yang aku simpan untuk diri aku sendiri. Nabi panggil Nabi bukan macam tu. Nah, sangat mengingatkan. Tapi dalam masalah akhirat lebih lagi risaukan kita. Lepas tu Nabi kata, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Perkara bila cakap dengan Nabi, semua yang paling aku takut kepada kamu ialah syirkul asghar, syirik asghar. Sebab lain pula, benda yang paling aku takut kepada kamu ialah a'immatul mudhillin, iaitu imam-imam, pemerintah-pemerintah yang menyesatkan, imam-imam, ulama-ulama yang menyesatkan. Dan tempat lain pula Nabi kata, la akhsha alaikumul faqra walakin akhsha alaikum an tufattaha alaikum abwaabud dunya fatanafasu fiha fayufatu likakum kama ahlakakum atau kama qala sallallahu. Iaitu yang paling aku takut kepada kamu bukannya kamu ni miskin. La akhsha alaikumul faqra walakin akhsha alaikum an tufattaha lakum abwaabud dunya. Tapi aku takut sekali pintu dunia terbuka bagi kamu. Fatanafasu fiha, dan kamu tatanafasu fiha kama tanafasu fiha. Jadi kamu berlumba-lumba untuk dapat dunia ni macam orang-orang dulu berlumba-lumba dapat. Maka dia telah binasakan kamu sebagaimana mereka dulu telah dibinasakan. Jadi Nabi paling takut kita ni sesat. Lepas tu Nabi ni haris alaikum. Lepas kita juga kena macam tu. Ahli sunnah kena haris ala aqidah tauhid. Kena sentiasa berjaga-jaga, berhati-hati. Tengok ahli keluarga dia ada sesat, bagi peringatan. Tengok kawan dia menyimpang sikit, bagi peringatan. Jangan kita ni, tak apalah, ini biar je lah, biarlah dia sesat, bodoh macam mana pun, tak kisahlah buat agama ni. Tak, ahli sunnah tak macam tu. Betul, ahli sunnah sentiasa ajak kawan-kawan, mari datang kelas. Dan bila datang kita bergembira. Walaupun kita bahan dulu, tapi dia bergembira lah. Kan? Latih kan? Latih datang ini, Masya Allah, Tabarakallah. Kan? Jadi itu kita bergembira dengan
hadirnya orang kepada pendapat hidayah. Orang yang tak faham masalah ni, dia kan bila orang masuk Islam, dia kata, kenapa kau happy sangat bila artis taubat pakai tudung? Happy lah. Sebab harisna alaikum bil mu'minin, Nabi tu sangat inginkan keimanan kepada kamu, sangat susah hati kalau saudaranya kufur. Nabi ni sampai susah hati kepada umat dia, sampai Nabi ni hampir-hampir macam sakit. Allah Ta'ala kata, fala'annaka baqimun nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadits. Fala'annaka baqimun, wahai Muhammad, hampir-hampir engkau ni membinasakan diri kau sebab orang tak beriman dengan kau. Ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr. Wahai Rasul, sebab Allah Ta'ala terpaksa pujuk Nabi, wahai Rasul, janganlah kekufuran orang kafir itu menyebabkan kamu jadi sedih. Innahum la yadurrullaha syai'an. Kita azan dulu. Dah azan ya? Azan. Allah. Ya Allah. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan. Ini disebut tadi. Jadi kalau kita kata Nabi sangat menginginkan keselamatan, adakah Nabi akan ajar benda yang sesat? Takkan. Itulah Syekhul Islam Ibn Taimiyah disebut dalam Aqidatul Wasithiyah. Dia kata, takkanlah Nabi yang paling alim pasal Allah, yang paling yang paling benar perkataan dia, yang paling fasih bahasa Arab dia, yang paling mahukan kebenaran, paling keselamatan, dia ajar benda yang benda apa? Benda yang sesat. Allah Ta'ala atas bukan maksudnya atas, turun bukan maksudnya turun, genggam dengan tangan maksudnya bukan tangan. Kalau benda itu sesat, mesti Nabi dulu yang akan cakap, yang percaya Allah Ta'ala turun tu nanti apa dia? Makhluk ke tempat apa ni? Harisun alaikum bil mu'minin, sambung, raufun, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Nampak tak? Tengok garis perkataan raufun rahim. Bahasa Arab dia rahim. Maksudnya Nabi itu rauf dan Nabi itu rahim. Jadi manusia juga kita boleh tak nama rauf. Cuma orang kita Melayu panggil rauf. Masalahnya rauf. Rauf lah. Rauf ni maksudnya yang kesian kat orang. Rauf. Rahim yang penyayang. Rauf yang kesian, rahim yang penyayang. Sambung. Allah Azza wa Jalla juga pernah menyebut selain dirinya dengan namanya, sebagaimana firman-Nya, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes air mani yang bercampur yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Kerana itu kami jadikan dia sami', yakni mendengar, dan basira, melihat. Allah Ta'ala panggil manusia sami'an dan basiran. Allah Ta'ala sami'an basiran. Jadi kita pun sami' dan basir, Allah pun sami' dan basir. Cuma beza dia apa? Sami' dan basirnya Allah Ta'ala tu walam yakul lahu kufuwan ahad, tak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Sami' dan basirnya sempurna. Sami' dengan basir kita tak sempurna. Okey. Jadi boleh tak kita tak nama orang nama dia Sami'un? Boleh. Kan? Sami'un tu sebenarnya Sami'un. Orang Melayu jadi Sami'un. Lepas tu panggil Mi'un. Kesian orang Melayu ni kan. Kan? Itu memanglah kan. Basir, orang nama Basir. Haji Basir. Itu basir, melihat. Kan? Sambung. Dapat disebutkan bahawa di antara nama-nama Allah itu ada yang disebutkan untuk selain dirinya.
Namun ada juga yang dikhususkan bagi dirinya. Misalnya nama Allah Ar-Rahman, Al-Khaliq, Ar-Razzaq dan yang lain. Ada nama yang khusus bagi Allah, tak boleh share dengan orang, makhluk. Ada nama lain yang boleh. Contohnya Dzul Jalali wal Ikram, tak boleh share. Al-Mutakabbir, tak boleh. Ar-Rahman, tak boleh. Al-Aziz, boleh. Kan Al-Quran dipanggil Aziz, Raja Mesir Aziz. Lagi apa lagi? Azza wa Jalla lagi tak boleh lah. Itu sifat. Azza wa Jalla itu perbuatan. Azza wa Jalla lagi tak boleh lah. Mutakabbir tak boleh. Tapi macam lagi apa lagi? Qadir boleh. Yang mampu. Qadir. Orang panggil nama dia Qadir. Orang Melayu Qadir jadi Qadir. Penang jadi Qadir. Allah musta'an. Kan Khaliq, orang tak nama dia Abdul Khaliq, milik kan. Razak jadi Ajak. Allah, nama dia Abdul Razak, Ajak. Kan orang Malaysia ni. Abdul Rahman jadi Man. Lepas tu orang Melayu kita tak tahu apa pasal macam terlekut sangat nak keluarkan. Orang Arab nama anak dia Abdul Rahman, dia akan panggil ya Abdul Rahman, Abdul Rahman, Abdul Rahman, Abdul Rahim. Kan dia akan sebut nama penuh, nama Allah yang mulia. Nah, sambung. Kerana itulah dia memulakan dengan Bismillah, yakni dengan nama Allah, lalu menyifati dengan nama tersebut dengan Ar-Rahman, kerana Ar-Rahman itu lebih khusus dan lebih dikenal daripada Ar-Rahim. Ar-Rahman lebih khusus daripada Ar-Rahim. Masya Allah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, ya Allah daripada ilah yang disembah. Ar-Rahman yang maha merahmati, sifat dia sangat-sangat merahmati. Ar-Rahim yang selalu merahmati hamba-Nya. Maka ayat tu aku memulakan perbuatan baik. Lepas tu ayat tu dia tergantung. Disebut dulu kan, Bismillahirrahmanirrahim ni ayat tergantung. Kenapa dia tergantung? Siapa yang penuhkan ayat tu? Siapa yang lengkapkan ayat tu? Kita yang lengkapkan dengan apakah perbuatan yang kita nak sebut. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, aku belajar. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, aku masak. Dengan nama Allah yang pemurah lagi maha penyayang, aku mengajar. Kan macam kalau kita sebut dengan pen hitam yang mahal, terus sebenarnya saya stop. Dengan pen hitam yang mahal dan berkualiti, tu saya stop ayat tu. Lengkap ke tak ayat tu? Tak lengkap. Jadi kita biar kosong. Dengan nama apa? Dengan pen hitam yang mahal dan berkualiti saya menulis. Itu juga dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Siapa yang isikan? Kita lah, berdasarkan apa yang kita nak buat. Nak berjimat ke, nak masuk masjid ke, nak apa ke, nak apa, semua Bismillahirrahmanirrahim. Baik, barulah kita masuk Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, baik. Sambung. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Alhamdu, segala puji, lillah, untuk Allah, Rabb al-alamin, sekalian alam. Faham perkataan tu, pecahan dia. Alhamdu, segala puji, lillah, bagi Allah, Rabb lah, al-alamin, jamak kepada alam. Alam satu, kalau banyak alamin. Kalau banyak alamin. Baik, sambung. Qurra sab'ah, yakni 7 ahli qiraah. 7 ahli qiraah ni maksud dia, iaitu dalam Islam Al-Quran ni boleh dibaca dengan 7 hingga ke 10 qiraat. Qiraat ni cara bacaan. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran ni bukan dalam satu dialek sahaja. Macam mana bahasa Melayu ada banyak dialek kan, ada logat Sundanya, ada logat Jawanya, ada logat Negeri Sembilannya, Minangnya, ada logat Kelantannya. Jadi kalau kita cakap orang Negeri Sembilan pada orang Sarawak, dia boleh faham tak? Tak boleh faham. Begitu kat sebaliknya, orang Kelantan cakap bahasa Kelantan pada orang Penang, tak jadi kan. Biar Mali dia tak faham. Dia juga orang Arab dulu.
Jadi Allah Ta'ala sebagai rahmatnya kepada hamba-Nya, masa tu orang Arab, Allah Ta'ala turunkan Quran tu dalam kiraat yang pelbagai. Lepas tu kalau kita dengar kiraat ni, macam-macam bunyi dia. Kalau sekali dengar, nampak macam pelik. Tapi tak pelik sebenarnya, itu memang cara bacaan. Okay? Cuma kalau imam baca pelik, tanya dulu, imam baca kiraat ke, imam baca je tu. Kalau dia baca pelik tu, itu bukan imam kiraat tu. Itu imam sesat. Itu bukan kiraat. Nah, kalau baca kiraat lain daripada kiraat yang biasa kita baca, biasanya imam kena umumkan kepada makmum supaya makmum tak rasa pelik lah. Nah. Membacanya dengan memberikan harakat dhammah pada huruf dal dalam kalimat awal, alhamdulillah. Alhamdu tu dhammah. Alhamda, bukan alhamda, bukan alhamdulillah. Alhamdulillah. Naam. Kerana ia merupakan jumlah ismiyah, yakni kalimah nominal yang terdiri dari mubtada, yakni subjek, dan khabar, predikat. Ini siapa belajar bahasa Arab faham, siapa tak belajar memang takkan faham lah. Okay. Ayat ni ada dua jenis ayat. Satu jumlah ismiyah yang mulakan dengan isim, yang kedua jumlah fi'liyah yang kedua mula dengan fi'il. Bila jumlah ismiyah dia mesti mulakan dengan isim. Jadi isim yang mula-mula tu, kata nama yang mula-mula tu, dia mesti baris dhammah. Dia marfu', bukan mesti baris dhammah, mesti dia marfu'. Dan marfu' sini barisnya dhammah. Maka siapa yang faham, fahamlah. Baik. Abu Ja'far bin Jarir menerangkan, alhamdulillah berarti syukur kepada Allah Subhanahu wa taala semata, bukan kepada sembahan selainnya dan bukan pula kepada makhluk yang diciptakannya, atas segala nikmat yang Dia anugerahkan kepada hamba yang tak terhingga jumlahnya, sedang tidak ada seorang pun selain Dia yang mengetahui jumlahnya. Nikmat tersebut berupa pelbagai sarana yang memudahkan manusia untuk menikmatinya, kekuatan fisik agar dapat menunaikan pelbagai kewajipan terhadapnya, rezeki ketika hidup di dunia, beserta nikmat dalam kehidupan yang semua itu sebenarnya bukanlah kewajipan yang harus Allah penuhi kepada seluruh makhluk. Nah, maksudnya Allah Ta'ala kata alhamdulillah, pujian. Pujian sebab apa? Sebab Allah Ta'ala bagi macam-macam rezeki. Lepas tu alhamdulillah tu, daripada al tu menunjukkan bahawa saya belajar bahasa Arab, alif lam tu dipanggil alif lam al-istighraqiyah, alif lam istighraq, iaitu dia merangkumi segala bentuk pujian. Asal perkataan hamdu tu pujian. Bila tambah al, patutnya pujian itu, tetapi diterjemahkan dengan segala pujian. Sebab apa? Alif lam situ bukan maksudnya itu. Alif lam situ maksudnya ialah segala bentuk. Maka apa saja bentuk pujian itu hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu alhamdulillah tak boleh bagi untuk manusia. Kalau terima kasih betul lah, katakan terima kasih kat abang sini lah. Abang sini bagi 1 juta kat madrasah ni, contohnya lah kan. Kan, amin ya rabbal alamin kan. Maka kita alhamdulillah abang Hasni, tak boleh. Syirik tu. Sebab tak layak dia dapat segala bentuk pujian. Sebab kita ada banyak kekurangan. Kalau kita alhamdulillah kepada si fulan, kepada ustaz tentunya, ustaz dia tak sempurna. Kan? Dia mungkin bagus berajar, tapi dia tak bagus buat lain. Atau mungkin dia bagus dalam bab agama, jadi tak bagus bab dunia. Maka dia tak sempurna. Dia tak sempurna, tak layak dia dapat alhamdulillah. Betul, alhamdulillah hanya untuk Allah. Alhamdulillah. Kemudian kata Syekh kat sini, macam-macam benda lah yang Allah Ta'ala bagi. Daripada semua makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan hanya untuk serve manusia. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala menjadikan segala makhluk ni untuk kita. Khalaqakum, khalaqalakum, huwa alladhi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dan dialah yang telah ciptakan untuk kamu semua dalam dunia ni. Maksudnya alam ni semuanya untuk apa? Untuk manusia. Digunakan untuk manusia untuk supaya apa? Supaya liya'budun, supaya sembah dia. Bayangkan seluruh Arab yang sebesar-besar ni hanya untuk serve manusia yang duduk kat bumi yang kecil, satu titik ni. Matahari untuk tengok maksa untuk solat, beribadat, bekerja siang dan malam. Bumi hamparan untuk tinggal, untuk bercocok tanam, untuk apa semua. Oksigen, gas-gas semua sesuai untuk manusia. Daun-daunannya, buah-buahannya, semua sesuai lah. Bahkan buah yang tak sesuai untuk makan pun, dia sesuai untuk benda lain.
Kan? Hatta rumput-rumput tapi itu rupanya ada rumput-rumput yang berguna. Apa namanya? Jarum emas. Kan? Untuk kesihatan kan, jarum emas. Pada rumput tu rumput tepi jalan. Dulu pokok moringa berlambat-lambat kat Segambut ni, kat masjid, kat surau apa? Muhammadiyah dulu. Apa? Di surau kita dulu lah, Segambut ni. Di Niatul Nuriyah. Berlambat-lambat tepi sungai tu. Orang tak peduli pun. Sekarang ni, buat satu botol moringa RM39. Nampak tak? Allah Alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Semua untuk kita. Baru kita tahu, Masya Allah, kelebihan dia. Jadi tujuan dia supaya kita beribadah kepadanya. Dia macam mak ayah kita lah. Hantar pergi sekolah, dia bagi baju, bagi pakaian, bagi duit, bagi makan, bagi minum, untuk kita belajar je. Bila kita tak belajar, mengamuk tak dia? Mengamuk dah dia. Macam tu lah Allah bagi makan, bagi minum, bagi rezeki, bagi apa semua untuk beribadah kepada dia. Kemudian dia sembah yang lain. Dia kata Siva pula jadi Tuhan dia, Isa pula Tuhan dia, ila akhirih. Allah musta'an. Sambung. Tambah lagi nikmat berupa peringatan dan seruan kepada manusia untuk selalu berupaya meniti. Berupaya situ berusaha. Berupaya maksudnya berusaha. Meniti sebab-sebab yang dapat membawa kepada kelanggengan hidup. Tujuan kelanggengan apa dia? Kelapangan. Kan? Kelapangan hidup di syurga. Naam. Tempat segala kenikmatan abadi berada. Hanya untuk Allah segala puji, baik di awal maupun di akhir. Nampak segala Allah walahul hamdu fil ula wal akhirah. Segala puji bagi Allah yang awal maupun yang akhir. Sebab itulah kita ni bila kita start, kita ucapan alhamdulillah, dan last sekali sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillah. Mula dengan alhamdulillah, akhir dengan alhamdulillah. Dan Allah Ta'ala bila cipta alam ni, Allah Ta'ala mulakan dengan alhamdulillah. Cuba buka surah Fatir. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh ja'il malaikati rusula uli ajnihatin. Betul-betul. La fatirus samawati wal ardh. Segala puji bagi Allah yang memulakan ciptaan langit dan bumi. Bila Allah Ta'ala kata nak start dia cipta alam, dia puji diri dia dulu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam surah Fatir, alhamdulillahilladzi fatirus samawati wal ardh. Kemudian bila akhir alam tu nanti, bila semua ahli syurga dah masuk syurga, ahli neraka dah masuk neraka, apa ucapan para malaikat? Kan Allah Ta'ala sebut dalam surah Maryam, akhir surah Maryam apa dia? Atau Taha, Maryam. Allah Ta'ala kata apa? Astaghfirullah, lupa lah. Wa qudiyal amr wa qila alhamdulillahi wa taral malaikata hafina bihaulil arsh. Dan kamu akan nampak malaikat lepas ahli syurga masuk syurga, ahli neraka masuk neraka, malaikat semua akan berputar keliling arasy. Malaikat semua yang agung-agung ni, hebat ni. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka bertasbih kepada Tuhan mereka. Wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Ucapan terakhir alhamdulillah. Macam kita ni kena selalu cakap alhamdulillah. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Pakai baju, alhamdulillahilladzi kasani hadha wa razaqani min ghairi haulin min Allah. Nampak benda baik, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, nampak apa? Alhamdulillahilladzi la ilallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Subhana rabbil azimi wa bihamdihi. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Bila masuk bangun tidur, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah. Kata yang paling baik, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Bila habis minum susu, alhamdulillah. Bila minum air, alhamdulillah. Semua alhamdulillah. Tengok orang Palestin dah kena bom teruk pun, bila tanya dia macam mana keadaan kamu, alhamdulillah. Dia cakap alhamdulillah. Kenapa? Sebab paling kurang dia masih lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata alhamdulillah, semua nikmat. Nah. Sambung. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah mengatakan, alhamdulillah ialah salah satu pujian Allah untuk dirinya sendiri. Pada kalimat ini tergandung perintah kepada para hamba supaya memujinya. Dengan demikian seolah-olah dia menyuruhkan kepada segenap makhluk, ucapkanlah oleh kalian alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu perintah ke kenyataan? Penyataan.
Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian. Tapi pernyataan yang membawa maksud perintah. Maksudnya, wahai manusia, aku puji diri aku dengan alhamdulillah. Korang pun pujilah aku dengan alhamdulillah. Itu maksud dia. Alhamdulillah. Nah. Sambung. Lebih lanjut, Ibnu Jarir menyebutkan telah dikenal di kalangan para ulama mutaakhirin bahawa alhamdu ialah pujian melalui ucapan kepada yang berhak mendapatkannya, disertai penyebutan segala sifat baik yang melekat pada diri orang tadi maupun yang diberikan kepada pihak lain. Sementara itu, asyukru ditujukan kepada sifat-sifat baik yang diberikan kepada pihak lain yang disampaikan melalui hati, lisan dan anggota badan. Okey, kita stop sikit kat sini. Banyak sangat maklumat dalam perenggan. Dia kata macam ni, alhamdulillah pujian. Tapi alhamdulillah pujian dengan lidah ke dengan lisan ke dengan perbuatan? Alhamdulillah tak ada jalan lain melainkan dengannya dengan lisan. Kalau orang bisu dengan ni lah, tak macam syarat lah. Tapi mesti dengan lisan. Okay, alhamdulillah ni bila masa kita ucapkan, yang pertama kita ucapkan kerana syukur pada Allah. Yang kedua, alhamdulillah ucapkan ketika memuji Allah. Lepas tu lah ayat kata alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Ta'ala puji diri dia sebab apa? Sebab dia Rabb sekalian alam. Dia cipta alam, dia tadbir alam. Maksudnya pujian alhamdulillah bukan hanya sebab terima kasih saja. Masalah kita orang Islam, kita hanya sebut alhamdulillah bila dapat rezeki baru nak cakap alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Dah senawa baru alhamdulillah. Makan ni tak baca alhamdulillah. Kan? Mana tasbih pagi petang tak baca subhanallah bihamdi subhanallah 100 kali. Jadi kita alhamdulillah selalu ucap masa terima kasih saja. Tidak. Alhamdulillah disebut lebih luas. Selain daripada terima kasih, alhamdulillah juga untuk puji Allah. Untuk puji Allah. Adapun syukru, asyukru, syukur. Syukur ni sebab dia satu je. Apa dia? Dari segi sebab satu je. Sebab Allah Ta'ala bagi nikmat, lalu kita terima kasih. Ingat, alhamdulillah pujian, asyukru terima kasih. Cuma asyukru ni jalan dia lebih luas. Cara nak syukur, pertama dengan lisan, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah salah satu jalan syukur. Tapi adakah syukur alhamdulillah je? Tidak. Ada dua lagi rukun syukur. Apa dia? Syukur dengan hati. Syukur dengan hati apa? Dalam hati iktiraf dia daripada Allah. Lalu dia tawaduk daripada Allah ni. Aku pandai ni sebab Allah. Madrasah ni sebab Allah. Aku dapat kerja aku sebab Allah. Tidak semua kata sebab aku kerja kuat, sebab aku ni belajar, sebab aku ni hebat. Tak. Yang ketiga, syukur dengan perbuatan. Syukur perbuatan senang je. Apa dia? Menggunakan nikmat itu untuk ketaatan kepada Allah. Dia cakaplah alhamdulillah sejuta kali sekalipun, kalau dia guna nikmat itu pada kemaksiatan, dia belum lagi orang yang bersyukur. Ada duit pergi beli vape, tak jadi lah. Atau ada duit pergi beli data tu pergi tengok video perempuan TikTok joget-joget, tak jadi. Dia habiskan dengan Allah. Jadi dia tak gunakan untuk bersyukur pada Allah Ta'ala, maka dia belum lagi orang yang bersyukur. Baik, gunakan badan bukan untuk ketaatan, gunakan mata bukan untuk ketaatan ila akhiri. Maka itulah Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyash syakur. Sebab itulah sedikit je hamba-Ku yang syukur. Yang cakap alhamdulillah tu banyak. Orang kafir pun cakap alhamdulillah, God, thank God. Kan? Tengok orang Kristian bila baca doa tidur dia, oh terima kasih God. Bila makan, thank God. Tapi tak bersyukur pada Allah Ta'ala pada perbuatan. Jadi syukur pada perbuatan tu susah. Pada Nabi SAW bila dia solat malam sampai kaki dia bengkak-bengkak, Aisyah tanya, kenapa wahai Rasulullah kamu solat kaki bengkak-bengkak sedangkan dosa kamu telah diampunkan yang dulu dan yang akan datang? Maka apa jawapan Nabi?
apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Afala akunu 'abdan syakura. Masya-Allah. Maksudnya Nabi qiyamul lail tu sebab tanda syukur pada Allah. Kita bila tak nak benda barulah kita qiyamul lail. Nak sangat benda tu barulah kita bangun minta doa kepada Allah Taala. Lepas dah dapat, relax balik, dah tak qiyam dah balik dah. Dengar orang sakit barulah qiyamul lail nangis-nangis, sakit. Dah sihat, lupa balik dah. Lepas tu kita ni jangan jadi macam doanya orang musyrikin. Fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin. Orang kafir musyrikin dahulu bila naik kapal, kapalnya tu dilambung ombak, dipukul ombak dengan kuat, takut mati, da'u Allah mukhlishina lahuddin, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkan. Falamma najjahum ilal bar, bila dia sampai ke darat, idahum musyrikun, mesti kembali syirik balik. Jangan macam tu. Allah musta'an. Baik, sambung. Demikian sebagaimana diungkap seorang penyair. Afadatkumun na'ma'u minni thalatha. Afadatkumun na'ma'u minni thalatha. Yadi wa lisani ad-dhamir wal mahajjaba. Wa min thalathatan yadi wa lisani wad-dhamir wal muhajjaba. Nikmat paling berharga kalian dariku jalurnya ada 3. Melalui tanganku, lisanku dan hatiku yang tak nyata. Maksudnya hati tak nampak. Sambung. Namun para ulama berbeza pendapat tentang mana yang lebih umum, alhamdu ataukah asyukru. Mengenai hal ini terdapat 2 pendapat. Setelah diteliti antara keduanya terdapat keumuman dan kekhususan. Maksudnya ada yang alhamdu lebih umum dan ada yang asyukru lebih umum. Ada alhamdu lebih khusus, ada yang asyukru lagi khusus. Sambung. Alhamdu lebih umum daripada asyukru kerana ia ditujukan kepada sifat-sifat yang berkaitan dengan diri sendiri dan yang ditujukan kepada pihak lain. Misalnya perkataan anda berikut ini, aku memujinya, yakni alhamdu kerana sifatnya yang satria dan kerana kedermawaannya. Di sisi lain ia bersifat khusus kerana hanya bisa diungkapkan melalui ucapan. Sedangkan alhamdu ni dari segi sebab dia lagi umum. Satu, sebab dapat rezeki, tu tak? Yang kedua, sebab puji. Contohnya saya puji dia ni handsome lah. Adakah dia ni handsome ada bawa kebaikan kepada saya? Tak ada apa-apa pun, tapi saya puji dia. Dan saya puji dia juga kalau dia tolong saya. Baguslah dia ni belajar saya makan, dia tarik lepas kelas, kan? Baik dia ni. Masya-Allah, contohnya lah. Jadi dia 2. Tapi cara dia satu je. Apa dia? Lisannya alhamdulillah, puji je. Asyukru pula dia lebih umum dari segi cara. Kita boleh terima kasih, kata terima kasih ya, bagi hadiah satu. Dengan perbuatan, dengan ucapan. Tapi sebab dia satu je. Apa dia? Bila dia buat baik, dia tak kata aku bersyukurlah kat engkau sebab engkau ni handsome. Ada ke? Mana ada? Aku bersyukurlah kat engkau sebab engkau ni pemurah. Terima kasih ya. Sebab apa ni? Sebab engkau pemurah. Pemurah, tapi aku tak murah kat aku. Terima kasih. Aku terima kasih lah. Terima kasih ya. Terima kasih. Sebab apa? Sebab badan dia sadu. Kan tak kena tu. Jadi terima kasih tu sebabnya satu, dia buat baik kat kita. Alhamdulillah luas sebab dia buat baik dan juga sifat-sifat yang mulia padanya. Itu maksud daripada perenggan. Sambung. Di sisi lain ia bersifat khusus kerana hanya bisa diucapkan melalui ucapan. Bisa diucapkan dengan, sebutlah bisa ada ni. Bisa mana ada ni? Mana ada macam sebut bisa. Bisa diucapkan. Sedangkan asyukru ia lebih umum daripada alhamdulillah kerana dapat diungkapkan baik melalui ucapan, perbuatan ataupun niat. Namun di sisi lain asyukru lebih khusus kerana anda tak bisa mengatakan aku berterima kasih kepadanya kerana sifatnya yang ksatria. Aku terima kasihlah pada dia sebab dia ni memang pahlawan. Mana ada kan? Namun anda bisa mengatakan
Aku berterima kasih kepadanya atas kedermawanannya serta kebaikannya kepadaku. Demikian itulah pandangan beberapa ulama mutaakhirin. Wallahu a'lam. Mutaakhirin maksudnya ulama kemudian. Wallahu taala a'lam bissawab. Sambung. Diriwayatkan dari Al-Aswad bin Sari, dia berkata, ya Rasulullah, ala unshiduka hamidtu biha Rabbi tabaraka wa ta'ala. Faqala amma inna rabbaka yuhibbul hamda. Wahai Rasulullah, maukah engkau aku puji dengan berbagai pujian seperti yang biasa aku sampaikan untuk Rabbku Allah tabaraka wa ta'ala. Maka beliau bersabda, adapun Rabbmu sungguh dia menyukai pujian, yakni alhamdulillah. Maksudnya Allah Ta'ala pujian yang paling disuka ialah alhamdulillah. Lepas tu ulama bincang mana lebih bagus, alhamdulillah ke subhanallah? Subhanallah ke walhamdulillah? Ulama bincang dalam kitab Ibn Rajab, dia bincang mana lagi bagus. Kalau dari segi nas, Nabi kata subhanallah tamla'ul mizan walhamdulillahi tamla'ani tamla'u ma baina as-sama'i wal ard. Dalam hadis Nabi kata subhanallah memenuhi timbangan, walhamdulillah memenuhi keduanya, memenuhi dua-dua timbangan. Tamla'u ma baina as-sama'i wal ard, memenuhi langit dan bumi. Maksudnya alhamdulillah tu lagi afdal dari segi nas. Dari segi makna kenapa lagi afdal? Sebab subhanallah maksud dia menyucikan Allah daripada sifat kekurangan. Walaupun alhamdulillah memuji Allah Ta'ala dengan segala sifat-sifat kemuliaan yang ada padanya, maka lebih umum. Alhamdulillah isbat, subhanallah nafi. Disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Al-Aqidatul Wasithiyah. Alhamdulillah isbat. Sebab kita tak akan puji melainkan benda tu sempurna. Lepas tu antara dalil sifat Allah Ta'ala sempurna ialah alhamdulillahi rabbil alamin. Kan? Antara Allah Ta'ala sempurna ialah alhamdulillah. Maksudnya Allah Ta'ala orang tengok Allah Ta'ala tu sifat dia sempurna. Mana kamu sifat sempurna? Jadi ni senangnya alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa alhamdulillahi rabbil alamin? Dalil Allah Ta'ala sifat dia sempurna. Sebab tidak layak mendapat segala bentuk pujian melainkan benda yang sempurna aja. Kita boleh dipuji dari satu sisi, tapi tidak terpuji pada sisi yang lain. Allah Ta'ala saja yang dapat segala. Sebab itulah ini juga dalil bahawa tak boleh alhamdu diberi kepada makhluk. Naam. Barakallahu fiik. Jadi afdal alhamdulillah. Macam kita tengok yang banyaknya alhamdulillah lagi banyak daripada subhanallah. Tapi bila disepadukan subhanallah walhamdulillah jadi lagi powerful. Sebab dia ada nafi dan dia ada isbat. Sebab tu tidak ada kalimah yang paling baik subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Kita bangun pagi baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfirli. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad, saya baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfirli. Maka dosa dia semua akan dihapuskan. Senang, masya-Allah. Dan hadis lain pula Nabi kata, kamu ucapkanlah 4 perkataan ni, tidak ada mudarat kalau kamu mulakan daripada mana sekalipun. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah juga sedekah. Nabi kata li kulli ibni adam sulama. Ya, setiap anak Adam ni dia ada sendi-sendi yang wajib diinfak setiap hari sebagai tanda syukur kepada Allah. Tapi siapa yang tak mampu nak sedekah, maka dia kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah. Nabi kata setiap tasbih itu sedekah, alhamdulillah sedekah, Allahu akbar sedekah, subhanallah sedekah. Jadi kalau kita tak open nak banyak sangat duit nak sedekah, banyakkan ucap subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Tapi siapa yang banyak duit jangan pula guna dalil ni. Tak boleh. Okey. Nah. Sambung.
Diriwayatkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Dari Jabir bin Abdullah, dia bercerita Rasulullah SAW bersabda, afdalul dzikri la ilaha illallah wa afdalul du'a alhamdulillah. Sebaik-baik zikir adalah kalimat la ilaha illallah dan sebaik-baik doa adalah ucapan alhamdulillah. Bukankah alhamdulillah itu doa atau alhamdulillah itu zikir? Soalan kita. Alhamdulillah ni zikir ke doa? Alhamdulillah ini dia adalah zikir, tapi dia juga membawa maksud doa. Kenapa? Sebab Nabi kata, sebab Allah Ta'ala kata, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, aku akan tambah rezeki. Jadi kalau kita kata alhamdulillah, seolah-olah kita berdoa, Allah Ta'ala tambah rezeki kita. Itu maksudnya alhamdulillah. Tapi jangan niat cakap alhamdulillah sebab dapat rezeki dunia aja, rugi ni kan. Baik, sambung. Menurut At-Tirmidzi, hadis ini hasan gharib dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma an'ama Allahu 'ala 'abdin ni'matan faqala alhamdulillah illa kana alladhi u'tiya afdala mimma ukhida." Allah tidak menganugerahkan suatu nikmat kepada seorang hamba kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, melainkan pujian yang disampaikan itu lebih baik daripada nikmat yang diperolehnya. Masya-Allah. Dia cakap alhamdulillah akan dapat nikmat lagi. Lepas tu dia panggil doa. Sebab itulah kata para ulama, alhamdulillah majlabah. Okey, astaghfirullah ni dengar ni. Kalau kata para ulama, alhamdulillah dia penarik, astaghfirullah dia penampung. Kenapa? Alhamdulillah dia tarik rezeki. Sebab apa? Sebab ayat Quran tadi, kalau kamu syukur Allah Ta'ala tambah kamu. Tapi antara sebab rezeki itu hilang ialah kerana maksiat yang kita lakukan. Jadi astaghfirullah dia penampung dia. Dia punya Jubair. Lepas tu kita baca apa dia? Rabbi firli warhamni wajburni. Apa tak? Rabbi firli warhamni wajburni. Ya Allah, aku ampunkanlah aku, rahmatikanlah aku, wajburni, tampungkanlah kebaikan bagiku. Wajburni maksudnya tampung, jangan bagi tumpah, jangan bagi hilang. Yang bagi hilang tu ialah Allah Ta'ala, kerana dosa-dosa maksiat kita. Kalau tidak ada yang menyebab kita ni hilang rezeki kita, melainkan maksiat yang kita lakukan. Melainkan maksiat yang kita lakukan. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Sambung. Huruf alif dan huruf lam pada kata alhamdulillah menunjukkan bahawa segala jenis dan bentuk pujian itu hanya untuk Allah semata. Dia sebut tadi kan, dia sebut al dia maksudnya merangkumi semua pujian, tak terkecuali apa-apa pujian sekalipun. Sambung. Ar-Rabbu adalah pemilik, penguasa dan pengendali. Wallahu alam. Kita simpan dulu Ar-Rabbu ni pada kuliah akan datang bi'idznillah ta'ala. Jadi alhamdulillahi, Allah dah huraikan pada bismillah Rabbil Alamin. Kita simpan Rabbil Alamin, kita baca sikitlah Zadul Ma'ad supaya kita tak tinggalkan dia. Wallahu a'lam bishawab.